Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. سنواصل الدروس اليوم بالموضوع السابقة عن نثر في صدر الإسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Baik, insyaAllah kita akan sambung kembali pembelajaran tentang nas prosa pada Sadrul Islam yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu khutbah inda tawalla al-khilafah, khutbah ketika mana beliau dilantik menjadi al-khilafah. InsyaAllah sanadkhul fil qism al-afkar ra'isah. Baik, kita akan masuk ke dalam bahagian afkar ra'isah, iaitu isi-isi penting yang terdapat dalam khutbah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ayuha tullab, قبل أن ندخل في موضوع atau في قسم أفكار رئيسة, sebelum kita masuk kepada afkar ra'isah, saya mengharapkan arju minkum an nafhamu hadhil khutbah. Saya mengharapkan kamu sudah mendengar dan memahami khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Dalam video yang lepas saya dah bagi tentang nas ataupun khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maknanya bil lughatil malayuiyah. Dalam bahasa Melayu saya dah terjemahkan kepada kamu. Saya harap kamu boleh ulang dan faham apakah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita masuk satu persatu kepada isi penting apa yang terdapat di dalam khutbah Sayyidina Abu Bakar ini. Baik, yang pertama, min mas'uliyatil muslimin lil khilafah bil khalifati an yu'awanu idza aqama fihim syari'atullah. Okey, tanggungjawab orang Islam bagi khalifah, tanggungjawab seorang muslim ataupun masyarakat Islam untuk pemimpinnya, bahawa membantunya apabila dia mendirikan syariat Allah dan Rasul, dan membetulkannya serta memperbaikinya bila dia melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata apa? Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Apabila aku buat kebaikan maka bantulah aku, kalau aku buat satu keburukan maka betulkanlah aku. Ini isi penting yang pertama. Kalau dia keluarkan, maka awak kena syarahkan. Ni cara syarah dia. Isi penting yang dikeluarkan tadi. Tanggungjawab orang Islam, kita sebagai orang Islam kepada pemimpin, bila dia membawa satu kebaikan mengikut syariat Allah, adalah kita membantunya. Tapi bila dia buat kesalahan, bukan kita jatuhkan dia, tapi kita bantu dia dan betulkan dia. Itu yang terbaik. Baik, isi penting yang kedua, khairu wilayah, khairu wala man ittasafa bit tawaddu'i wa sidq wal amanah wal 'adl wa musa'ad dha'if. Sebaik-baik pemimpin barang siapa yang mempunyai ketawaduan, sifat tawadhu', sifat sidik, iaitu benar, amanah, adil dan membantu orang yang lemah. Ini juga bertepatan dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang disebut sidqul amanah wal kizbul khiyanah wa dha'ifu fikum, sampailah kepada insya-Allah ini yang menjelaskan kepada sifat kepada seorang pemimpin. Pemimpin mesti amanah, tidak boleh mendusta,
Pemimpin mestilah membantu yang lemah, dan membentulkan yang kuat. Maksudnya yang kuat ni maksud orang yang kuat, kita ambil hak dia sedikit untuk berikan kepada orang yang lemah. Baik, itu isi penting yang kedua. Sebaik-baik pemimpin mereka yang bersifat dengan tawaduk, amanah, sidq dan adil. Isi penting yang ketiga, ini isi penting yang ketiga, amarahum Abu Bakr radhiyallahu an bil jihad fi sabilillah wa nahahum 'anil irtikabil fawahish. Sayyidina Abu Bakar menyuruh ataupun memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah, sebab zaman Sayyidina Abu Bakar ini masih ada jihad, peperangan yang perlu dilalui oleh para sahabat, dan menegah mereka daripada melakukan sebarang keburukan dan kemungkaran. Ini bertepatan sama juga saya kata di sini, dalam khutbah ni dikata la yad'u qaumul jihad fi sabilillah illa khadalahumullahu bizulli. Kalaulah seorang kaum itu meninggalkan jihad fi sabilillah, mereka akan ditimpakan satu keburukan, kemurkaan daripada Allah. Wala tashi'u fahishatu fil qaum illa 'ammahumullahu bil bala. Tidaklah kemungkaran yang berlaku dalam satu kaum itu tidak ditegur, tidak dibetulkan, maka Allah akan turunkan balak kepada semua, bukan kepada orang yang bermaksiat sahaja, tapi kepada semua. Nah, itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia mengatakan bahawa dia menyuruh kita untuk berjihad, para sahabat untuk sentiasa berjihad di jalan Allah dan menegah daripada melakukan segala kemungkaran. Baik, isi penting yang terakhir iaitu wajib mentaati pemimpin selagi mana pemimpin mentaati Allah dan Rasul, dan tidak boleh mentaati pemimpin pada perkara maksiat. Ini dijelaskan dalam ayat yang terakhir ataupun perkataan terakhir khutbah Sayyidina Abu Bakar ini. Dikata apa? Ati'uni ma ata'atullah wa rasulah. Taatilah aku selagi mana aku mentaati Allah dan Rasul. Janganlah kamu taati aku fa idza asaitu, apabila aku melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, janganlah kamu mentaati aku. Ini adalah khutbah yang sangat bagus, pendek, ringkas, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Saya harap awak faham. Ada 4 isi penting yang kita kena tahu. Yang pertama, tanggungjawab orang Islam bagi khalifah membantu mereka. Yang kedua, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang bersifat tawaduk, amanah, sidq dan adil. Isi penting seterusnya adalah Sayyidina Abu Bakar menyarankan untuk berjihad, sentiasa berjihad di jalan Allah dan menegah daripada melakukan segala perbuatan mungkar. Dan last sekali, wajib mentaati pemimpin selagi mana pemimpin itu mentaati Allah dan Rasulnya. Baik, itu yang untuk afkar Raisah. Kita masuk seterusnya yang terakhir sekali, iaitu suar al-balaghiyah. Suar balaghiyah adalah bentuk-bentuk balaghah, bentuk-bentuk qawaid balaghah yang terdapat dalam khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah bentuk-bentuk balaghah dia? Baik, cara kita nak mengenali dia, kita kena keluarkan bentuk-bentuk ini. Kita kena jadikan dia sebagai diliskan, apa tu maksudnya, disenaraikan satu persatu supaya kita nampak bagaimana bentuk suar balaghiyah yang terdapat dalam khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, lihat. Yang pertama, dalam khutbah Sayyidina Abu Bakar ini, yang saya pendekkan ini, saya kecilkan ini, terdapat uslub insya'i. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 uslub insya'i yang terdapat dalam
khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, ayyuhan nas. Apa itu uslub insya'i? Okey, saya terangkan semula apakah itu uslub insya'i. Kita dah belajar sebelum ini tentang uslub insya'i. Uslub insya'i iaitu yang mudah untuk difahami adalah kata-kata yang tidak membawa benar atau salah, ataupun yang segi bahasa Melayunya kita gelar sebagai selain ayat penyata, selain daripada ayat penyata. Kita dah belajar dulu anta namrun qumtu zatin. Okey, selain daripada ayat penyata, iaitu istifham, nida, tamanni, nahi, amar, qasam, mada, ta'ajjub, ilzam, taraji. Ini semua adalah uslub insya'i yang mana dia tidak membawa perkara betul atau salah, ataupun dia bukanlah ayat penyata. Dia adalah selain daripada ayat penyata. Baik, kita lihat semula kat sini. Kita lihat apa yang diberikan oleh, apa disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kat sini dia kata ayyuhan nas. Ayyuhan nas ini adalah bentuk nida, iaitu uslub insya'i yang dibirukan ni. Yang kedua, fa'inuni. Okey, bantulah aku. Ini adalah suruhan. Suruhan. Okey, faqawwimuni, fi'il amar juga, maka betulkanlah aku. Kemudian kita ambil kat sini ati'uni, taatilah aku, fi'il amar juga. Qumu, bangunlah. Semua ini semua fi'il amar. Jadi dalam khutbah ini terdapat 5 uslub insya'i yang kita kena keluarkan. Kalau dalam periksaan ditanya, maka kita keluarkanlah kelima-lima ini. Seterusnya, baik. Okey, seterusnya adalah adrab khabar. Adrab khabar yang terdapat dalam khutbah ini ada 3 saja. Diambil 3 saja. Yang pertama, as-sidqul amanah. Okey, as-sidqul amanah wal kizbul khiyanah. Ini kita gelar sebagai ayat penyata. Kedua-duanya adalah ayat penyata. Dalam segi adra' khabar, dia adalah ibtidai kerana kedua-dua ayat ini tidak ada taukid di depannya. Tidak ada taukid di depannya. Kalau kita nak refresh balik apakah itu adra' khabar, kita boleh tengok di sini. Okey, adra' khabar ibtidai, talabi, inkari. Okey, kalau ibtidai tak ada taukid, kalau talabi ada 1 taukid, kalau inkari ada 2 atau lebih taukid. Jadi di sini tidak ada taukid, dia hanya ayat penyata sahaja, mengatakan benar itu adalah amanah, dusta itu adalah khianat. Okey, kecuali yang ketiga ni dia ada inna. Okey, dia ada perkataan inna. Okey, ataupun sini kata inni, sesungguhnya aku. Dia ada 1 taukid ini. Yang kedua qad, sesungguhnya. Ulitu alaikum. Kenapa Sayyidina Abu Bakar letakkan 2 taukid kat sini? Adakah para sahabat ni mengingkari kepimpinan Sayyidina Abu Bakar? Okey, pertama sekali, Sayyidina Abu Bakar ni sangat hebat. Dari segi ilmu balaghah sangat hebat. Yang pertama, dia mengatakan ini untuk barang siapa yang ragu-ragu tentang kekhalifatan beliau. Beliau bukan nak khalifah ni, tapi beliau dipilih atas alasan para sahabat bersepakat untuk memilih beliau menjadi khalifah. Maka dia pakai ini bagi yang ragu-ragu. Kemudian dia tambah lagi qad, sesungguhnya aku diwalikan, dipilih oleh kamu semua untuk menjadi ketua kepada kamu. Maka jawapan taukid yang kedua ini adalah menjawab kepada orang yang ingkar, orang yang tak nak terima langsung. Jadi kat sini kita panggil sebagai ingkari. Okey, ini qad ada 2. Baik, seterusnya
Okey, ada tibak. Dekat dalam khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ada tibak. Apa itu tibak? Dalam satu ayat ada satu pasang perkataan yang berlawanan. Kat sini ahsantu lawannya asa'tu. Okey, ini adalah satu perkataan kita panggil satu perkataan yang lengkap. Maksudnya bila aku buat baik maka tolonglah aku, kalau aku buat jahat maka apa panggil? Maka hendaklah kau betulkan aku. Kasih bagi tibak. Yang kedua, ata'atullah wa fa idza asaitu. Ata'atu mentaati, lawannya asaitu. Tibak adalah perkataan yang berlawanan dalam satu ayat. Baik, yang seterusnya sajak. Sajak adalah irama yang belakang sama. Irama yang belakang sama. Kasih senang kita nampak fa'inuni faqawimuni. Amanah, khianah. Ini adalah sajak. Ini bentuk sajak dalam khutbah. Baik, seterusnya yang last sekali adalah muqabalah. Muqabalah adalah dua perkataan, dua pasang perkataan yang berlawanan, iaitu al-sidqu lawannya al-kizbu, amanah lawannya khianat. Ini namanya muqabalah. Okey, ini namanya muqabalah. Yang seterusnya kat sini dia, kita gelar sebagai muqabalah al-dha'ifu lawannya al-qawiyyu. Ini satu perkataan sampai insya-Allah ni satu ayat al-dha'ifu sampai insya-Allah ni adalah satu ayat. Jadinya dha'ifu lawannya qawiyyu. Okey. Yang kedua urji'u lawannya akhuzu, aku pulangkan, aku ambil. Ini ada dua perkataan yang berlawanan dalam satu ayat yang lengkap. InsyaAllah kalau siapa yang masih tak faham lagi, boleh tanya terus kepada saya untuk lebih kefahaman. Dan saya harap kamu faham betul. Ini adalah pengakhiran tajuk ini. Dan kalau kamu tak faham lagi, kamu tanya dan kamu ulang balik apa yang saya sampaikan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.